الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah ini. Alladzi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah. Yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli rahmah, untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmah, wa yaj'alana min ahli barakah, dan menjadikan kita ahli yang mendapat barakah, wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la, dan mudah-mudahan dengan sebab perhimpunan kita ini Allah himpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, tolong sucikan hati-hati kami dari sifat munafik. Wahfaz alsinatana minal kadhib, dan tolong pelihara lidah-lidah kami daripada berdusta. Allahumma rzuqna salamatas sadr. Ya Allah, kurniakan kami kesejahteraan hati. Allahumma rzuqna salamatas sadr. Ya Allah, kurniakan kami kesejahteraan hati. Allahumma rzuqna salamatas sadr. Ya Allah, kurniakan bagi kami kesejahteraan hati. Warzuqna al-husnuz zan bika wa bi'ibadik, dan kurniakan kami bersangka baik kepadamu dan kepada hamba-hambamu. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala memilih wajah-wajah yang ada di sini untuk duduk di dalam surau dan duduk di dalam majlis ilmu, yang mana kalau nak Allah berkehendak, Allah boleh memilih tuan-tuan duduk di rumah, Allah boleh pilih tuan-tuan duduk di kedai kopi, Allah boleh pilih tuan-tuan duduk di depan TV. Tapi bersyukurlah pada Allah kerana memilih tuan-tuan pada saat ini duduk di tempat ini. In syakartum la azidannakum. Sebab kalau kita bersyukur, maka Allah tambahkan lagi majlis seperti ini untuk tuan-tuan. Kerana bila ditanyakan Imam Al-Ghazali rahimahullah, berapa persenkah untuk kita masuk syurga yang di akhirat, maka Imam Ghazali menjawab, maka lihatlah berapa persen kamu duduk di syurga yang di dunia. Maka bila ditanya syurga yang di dunia, sebagaimana disebut Rasulullah SAW, hilaqul dzikr, iaitu majlis mengingati Allah, iaitu majlis ilmu, min babil afdal, iaitu majlis ilmu. Maka berapa persen kita duduk dalam majlis ilmu di dunia, supaya nak memastikan kejaminan kita untuk duduk di syurga yang di akhirat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperbanyakkan masa kita bersama dengan majlis-majlis seperti ini, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, yang mana pada hari ini tuan-tuan rahmati Allah, saya nak bersama dengan tuan-tuan. Sebab yang dimaklum dengan saya lain, yang imam cakap lain pula, ingat sambung kitab pula, jadi saya pun pening. Jadi kita umumnya lah hari ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, umum pun maknanya berkait dengan Sya'ban, dan mana berkait dengan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hidup dekat dunia ni, kalau kita mati tak dapat jumpa Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau jangan sampai kita mati kecuali mati kita dalam keadaan sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Maka mati kita dalam keadaan mengenal Allah berbeza dengan mati kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala permulaannya perlukan kepada amal. Kerana bila dengan amal itu menjadi asbab dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan Allah. Kalau seseorang dia mengatakan mengenal Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak beramal, maka sebagaimana disebut oleh Abu Sa'id Al-Kharraz, disebutkan man dhanna annahu bil amali yasil fahuwa muta'annin wa man dhanna annahu bidunil amal yasil fahuwa mutamannin. Sesiapa yang bersangka bahawa dia dengan ilmu, dengan amal dia, dengan amalan dia bil amali, dengan amalan yang dilakukan, kalau dia sangka dengan amalan yang dilakukan itu dia akan sampai pada Allah, fahuwa muta'annin, maka dia buang masa. Tuan-tuan kalau rasa tuan-tuan semayang ni dengan sebab semayang tuan-tuan dapat masuk syurga, amalan tuan-tuan, tahajud tuan-tuan, sedekah tuan-tuan, iaitu tuan-tuan menyangka bahawa dengan amal itulah tuan-tuan dapat masuk syurga, maka tuan-tuan buang masa beramal. Sebab tidak ada orang masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waman zanna annahu bidunil amal yasil, tetapi siapa yang bersangka bahawa tanpa amal dia boleh sampai pada Allah, fahuwa mutamannin, maka dia itu orang yang berangan-angan kosong. Siapa yang nak dekat dengan Allah, maka dia tidak beramal. Masya Allah, bila bercakap bab hakikat tapi tidak ada amal, maka dia ni berangan-angan kosong. Karena itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, inna amanil maghfirah qad la'ibat bi aqwam hatta kharaju minad dunya mafalisa. Sesungguhnya angan-angan mendapat pengampunan daripada Allah telah mempermain-mainkan kaum-kaum, yaitu kaum manusia. Hatta kharaju minad dunya mafalisa, sehingga banyak di kalangan manusia yang keluar daripada dunia, yaitu mati dalam keadaan muflis. Muflis apa dia? Maksudnya tak ada amal. Sebab amal itulah yang nak dapatkan rahmat Allah. Kerana itu Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan satu kata-kata yang mesti belajarnya berguru kalau dibaca sendiri memeningkan. Disebutkan iaitu bika la nasil wala budda minka. Sudah. Bika la nasil wala budda minka. Kalau terjemahan dia, dengan kau kami tak sampai, tapi mesti daripada engkau. Apa benda tu? Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dia sebut apa? Bika la nasil wala budda minka. Iaitu maksudnya, ya Allah, dengan kau kami takkan sampai. Maknanya dengan kudrat kami ni, kami takkan boleh sampai padamu, ya Allah. Kami takkan boleh kenal kamu, kami tak boleh sampai pada kamu, kami takkan boleh masuk syurga dengan kudrat kami ni, kecuali dengan rahmatmu, ya Allah. Kan itu disebut yang kedua, wala budda minka, dan mestilah datangnya itu daripada engkau, iaitu rahmat engkau, ya Allah. Baru kita boleh sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam bulan Sya'ban ini satu bulan anugerah daripada Allah. Nama pun Sya'ban. Para ulama bila sebut Sya'ban, yatasha'abu kathirun minal khair. Iaitu yatasha'abu. Sya'ban ni, kalau kita kata syu'uban wa qabaila, itu kita terjemah apa? Sya'bul Masr. Bila orang sebut Sya'bul Tahya Masr, Sya'bul Masr, iaitu bangsa Mesir. Sya'bul Malayu, bangsa Melayu. Bila sebut yatasha'abu, iaitu yatafarraqu, iaitu terbangsa. Maknanya bulan Sya'ban ini terbangsa-bangsanya kebaikan yang banyak. Sampai menggunakan kalimah yatasha'ab. Para ulama kata maknanya tercabang-cabangnya kebaikan. Cukup banyak. Karena itu dalam hadis yang sahih, Nabi paling suka bulan Sya'ban ni. Nabi sangat suka. Sebab kasir manusia leka dalam bulan Sya'ban ni. Sebab dia di antara Rejab dengan Ramadan, dekat Sya'ban ni ramai orang leka. Lebih-lebih kepada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ni khair, insya-Allah. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang kata dhaif. Khair.
Yang sebut ada maudhu' iaitu puasa 15 Syaban. Tak apalah kita letak tepi lah. Yang penting tuan-tuan puasa lah. Kadang ni kita pembahas banyak, tapi puasa tak ada. Puasa lah daripada awal ni yang tak ada khilaf ni, yang bawah 15 ni. Isnin ni puasa lah. Isnin, Khamis. Bebe banyak, amal tak ada. Tak jadi juga. Dalam Facebook, dalam WhatsApp, habis semua. Viral. Macam-macam. Kadang-kadang kita tertipu dengan syaitan, permainan syaitan. Pernah Aisyah yang diriwayatkan Imam Allahumma salli ala Muhammad, yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad fi musnadihi. Faqala, disebutkan an ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha qalat. Satu hadis Aisyah meriwayatkan dan dia berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Satu malam aku hilang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut aku hilang Nabi, maknanya malam tu turn dia. Malam tu turn Aisyah punya rumah. Nabi tidur sebelah dia. Dia kata tengah malam tu aku tengah tidur, tiba-tiba bila aku buka mata pegang sebelah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqaf dalta, maknanya aku kehilangan Rasulullah, maknanya cari tak jumpa. Mana ni? Kan kita kadang tidur-tidur apa sebelah. Oh, tengok tak ada orang. Jadi Aisyah bangun, pergi mana ni tengah-tengah malam ni? Dia cari dalam rumah tak jumpa. Fa kharajtu atlubuhu. Maka aku keluar dari rumah, aku tuntut dia, maknanya cari dia. Aisyah pergi masjid tak jumpa, pergi Qurnu tak jumpa. Tiba-tiba bila Aisyah keluar daripada kiri, iaitu bilik-bilik isi-isi Rasulullah SAW ke arah satu tempat yang dipanggil Baqi'. Fa'idha huwa bil Baqi'. Ketika mana aku melihat ke arah Baqi', maka aku nampak Nabi samar-samar, rupanya dia dekat Baqi'. Tengah-tengah malam tu dia pergi Baqi'. Baqi' ni satu kawasan. Ada satu kawasan kat situ, tempat tanam kubur. Maka dia nampak Rasulullah. Maka dia pergi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya kepada Aisyah, lalu Aisyah mengatakan, tidak, tapi aku bersangkakan, wa zanantu, aku bersangka bahawa engkau pergi ke salah satu rumah isteri engkau yang lain. Bukan Aisyah cemburu, maknanya dia tengok Rasulullah tak ada, dia dok ingat Rasulullah pergi rumah bini lain. Kemudiannya Rasulullah SAW kata pada Aisyah, Inna Allah yanzilu laylata nisfa Sya'ban. Sesungguhnya Rasulullah SAW turun pada malam nisfu Sya'ban, iaitu separuh Sya'ban ni, nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, iaitu 14 malam 15. Ila sama'id dunya, dia turun ke langit dunia. Yang mana yaghfiru dhunuba, kata Rasulullah. Allah turun malam itu, maka ditakwilkan ahli sunnah wal jamaah, iaitu bukannya dengan kita nampak macam bertempat pula Allah SWT. Bukan, maknanya turun dengan rahmatnya, turun dengan pengampunannya, itu maksud dia. Yaghfiru dhunuba likathirin min adadi ghanami kalb. Nabi kata pada Aisyah, malam ni, sebab dia nampak lah, dia kata fa'idha huwa bil Baqi' rafi'u ra'sah. Dia nampak Nabi kat Baqi' tu, kepala dia angkat, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok lagi. Maka Nabi kata pada Aisyah, Inna Allah yanzilu lailata nisfi Sya'ban ila sama'id dunya yaghfiru dhunub likathir min adadi sya'ril ghanamil kalb. Iaitu dia kata sebutkan, kalb ni iaitu satu kabilah. Kabilah kalb ni iaitu bunyi macam anjing pula, tapi dia kabilah, nama kabilah. Pernah tak dengar ada sahabat nama Al-Kalbi? Kan ada sahabat-sahabat nama Al-Kalbi. Itu kabilah, bukan masuk anjing, tapi nama kabilah. Jadi kabilah ni tuan-tuan, kabilah kalb ni iaitu kabilah yang paling banyak bela kambing. Nabi kata Allah turun malam mubalaghah. Sebab Aisyah ni dia tahu tentang kabilah itu, maka sahabat pun tahu, maka Nabi gunakan kata-kata mubalaghah kepada banyaknya Allah ampunkan dosa malam tu manusia seluruhnya,
lebih banyak daripada bilangan bulu-bulu kambing kabilah Kalb. Maknanya banyak. Seekor kambing aja berapa bulu tu rasanya. Pernah kira tak tuan-tuan? Yang saya tahu si Hajiz pernah kira. Tu bulu beruang dia kira. Hajiz ke si Sudin? Aku tak ingat. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, tak ada orang kira, banyak. Tapi Rasulullah SAW dia mubalaghah pada benda tu, nak kata ramainya malam tu diampunkan oleh Allah. Tuan-tuan kalau boleh malam ni, semalam Lailatul Nisfu Sya'ban, iaitu bila? Isnin malam Selasa minggu depan. Hari ni 5 Sya'ban. Hari ni apa? Sabtu, 5 Sya'ban tu. 14 Sya'ban hari Isnin. Isnin malam Selasa. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau boleh malam tu jangan tidur. Minta ampun pada Tuhan. Tapi Ustaz, saya baru balik Mekah baru ni dah minta ampun. Puh, hebat. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita ni nak minta ampun pergi Mekah. Nak pergi ampun pergi Mekah. Habis kat Malaysia ni tak boleh minta ampun. Minta ampun. Jangan buang masa daripada sekarang ni. Start dah minta ampun ni. Tak lama lagi Ramadan ni. Tak rasa bahang dia. Tak rasa seronok ni. Allah nak bagi ampun. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, sesiapa yang tak diampun di dalam bulan Ramadan, maka di bulan lainnya takkan diampunkan. Maksudnya apa? Terlalu senangnya diampunkan dosa dalam bulan Ramadan. Kalau siapa tak dapat grade itu peluang, maka tuan-tuan rahmati Allah, bulan lain lagi jangan harap. Dan kita nak dekat. Tu tadi imam baca doa, minta sampaikan kita pada Ramadan. Jadi daripada hadis tu nak tunjuk bulan Sya'ban ni satu bulan special, bahkan digelarkan bulan Rasulullah. Kerana ahabbas syuhur, Aisyah juga mengatakan iaitu bulan yang paling disukai oleh Nabi SAW, iaitu bulan Sya'ban. Hari itu Nabi dilihat oleh sahabat berpuasanya selain daripada bulan Ramadan, tidak penuh Sya'ban, tapi Nabi SAW banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Bahkan dia kata apa dalam hadis itu, tuan-tuan rahmati Allah, dan dipamerkan dan ditunjukkan pada Allah amalan kita dalam bulan Sya'ban. Wa uhibbu an u'rida amali, dan aku teringin sangat amalan aku tu dipamer pada Allah wa ana shaim, dalam keadaan aku ni puasa. Nabi ni Nabi, dia nak Allah kalau tengok amalan tengah puasa. Maknanya nak bila Allah tengok kita dalam keadaan baik tu Nabi SAW. Kita bab ni bukan kisah sangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat tuan-tuan, Allah ni kasih kita sungguh. Kalau kita ni cuba baca tentang umat Nabi Muhammad SAW, umat yang paling mudah sekali dibanding umat-umat yang lain. Umat yang paling mudah masuk syurga, umat yang paling mudah diampunkan Allah, umat yang paling mudah dapat ganjaran pahala besar, buat benda kecil ya, mudah besar. Dalam kitab Irsyadul Ibad, sesiapa yang sembahyang kemudian imam bila sebut waladhdallin, kemudian bila amin, maka yang lain pun amin dengan senada dan bersungguh dan ikhlas, kebetulan sama dengan amin malaikat, tidaklah habis sembahyang itu kecuali Allah dah ampunkan seluruh dosa mereka. Ni umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita Nabi Muhammad pun tak berapa nak kenal. Sekarang ni Nabi suka bulan Sya'ban dan Nabi buat banyak ibadat. Kamu kata kamu suka Nabi, kena sukalah apa dia suka. Kena taatlah apa yang dia suka. Kena taat apa yang dia perintah kepada kita. Itu pasal Ibnul Mubarak dia kata apa? Apa ni disebutkan di dalam satu syair, ta'sillaha wa tazhar hubbahu. Engkau buat maksiat pada Allah, lepas tu kau kata kau suka dia. Ibnu Mubarak kata apa? Ta'sil ilaha wa tazhar hubbahu, hadza la umri fil fa'ali badi'u. Allah Ibn Mubarak kata apa? Sesungguh seumur hidup aku, perbuatan itu adalah perbuatan yang paling bid'ah sekali. Ni baru bid'ah betul. Paling bid'ah, paling dusta. Bila kata cinta Allah, tapi dia buat maksiat. Cinta Nabi, tapi tak buat apa dia buat. Apa dia suruh. Lau kana hubbuka sadiqan. Kata Abdullah bin Mubarak, kalaulah kau jujur betul dalam kasih Nabi,
la ata'tahu. Pasti kau akan taat dia. Kalau cinta Allah, cinta Rasul. Kerana itu disebut li'annal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kerana tidak ada jalan keluar, orang yang mengasihi pada orang yang dikasihi, maka akan membawa dia taat kepada yang dia kasihi. Tuan-tuan, yang penting jalan, jatuh, naik balik. Jatuh, jalan lagi. Hari ini masa malah, lawan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak ibadat malam tu, lawan, paksa diri. Sampai rasa seronok benda tu. Memang, kalau orang kata, Ustaz, dunia ni saya macam-macam, serabut pala. Memang dunia tempat serabut. Memang dunia ni tempat serabut, tempat susah hati, tempat sakit pala, dunia ni. Nak beh, syurga nanti. Memang dunia ni tempat dia dah. Sebab itu Allah kata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lepas tu bila buat amal pula tak semesti banyak, tapi yang penting bagus. Kerana itu Allah sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tak kata liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Allah kata liyabluwakum ahsanu amala. Allah nak tengok siapa yang paling baik, siapa yang paling berkualiti dia punya amalan. Tu kerana itu nak kena jalan. Tu teringat siapa tu? Si Opik, dia kata apa? Dia kata apa? Lagu dia tu. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Betul? Lain macam muka ustaz ni. Mana? Elak, jangan warak sangat menyampah aku tengok. Belakang aku duk dengar lagu kan bukan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Biasa. Nah, nak ambil faedah dia ni. Kadang ramai orang kan balik dia. Gitaru lah. Lagu tak apa-apa. Ake koli hoya hoban. Itu yang dia dengar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya yang hafal lagu yang tu tadi tu, yang tu je lah. Sebab ada orang WhatsApp saya, ada budak Korea gigi rongak buat nyanyi lagu. Nyanyi lagu Hindustan. Ada orang WhatsApp aku, la ilaha illallah. Macam mana orang ni buat WhatsApp? Tadi buka-buka apa Cina ni buat ni? Rupanya ni nyanyi lagu Hindustan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Walaupun rapuh, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi tetap. Allah dalam ni. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Tengok makna dia tu. Bagus, bagus, bagus. Dia punya makna dia cukup bagus. Lagu dia memang susah sikit nak nyanyi, tapi bagus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Bila kita tengok tuan-tuan, Allah ni dia kasih kita. Cuba tengok dalam satu hadis kursi. Dalam satu hadis kursi, qala Allah Subhanahu qala, daripada Abi Hurairah tak silap saya, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah Subhanahu wa taala, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis kursi. Ya bani Adam. Allah kata, wahai anak Adam. Dengar balik ni, Allah cakap kat kita ni. Ya bani Adam, ke ada anak jin kat sini? Tak ada. Kita semua anak Adam sini. Ya bani Adam, wahai anak Adam. La takhafanna min dhi sultan. Madama la takhafanna min dhi sultan. Jangan kamu sekali-kali takut dengan apa-apa kuasa yang ada di atas muka bumi ni. Madama sultani baqiyah. Selagi mana kekuasaanku kekal. Wa sultani la yanfadu abada. Dan kekuasaanku tidak akan punah sampai bila-bila. Allah nak beritahu kita, relax, tenang. Apa kuasa atas muka bumi ni? Sekarang ni kan macam-macam sekarang ni. Dengan masalah Mesirnya, masalah Syrianya, masalah Rohingya-nya, masalah kat Malaysia ni. Itu pun duk serabut, bengang ni. Imam semayang pun tak khusyuk tengok sejadah, sakit hati. Sebab beli kena GST, contohlah. Nak serabut buat apa? Tuan-tuan rahmati Allah, benda ni takkan kekal. Sebab Allah SWT, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah boleh beri kerajaan pada siapa dia nak, Allah boleh cabut siapa dia nak. Hari ini Allah muliakan, besok Allah hina, tak mustahil. Boleh. Jadi jangan takut.
Yang penting kita tenang. Nak ubah boleh, tapi biar buat cara yang boleh ubah lah. Kalau dalam internet, contohnya ada kata bantahan, ini boleh beri kesan ni, kita pun buat bantahan. Okey. Daripada kita membebel dengan bini kita atas tilam. Buat apa? Isi saya balik-balik, geram betul tengok tadi beli top up, dia kata. Dia kata beli top up ni, abang tengok ni. 4 sen ke 6 sen dia cakap itu. GST ni. Lepas tu orang tu selamba bagi rasa nak sepak dia orang tu. Yang kau nak sepak dia buat apa? Dia beli tempat lain, dia pula bengang. Benda tak selesai. Buat bagi benda selesai. Nak ubah betul-betul. Daripada kita membebel buat apa, saya kata, bayang ya Allah Akbar. Minta ya Allah, murahkan rezeki aku ya Allah. Beri petunjuk pada mereka-mereka ya Allah yang tidak betul dan tidak amanah. Minta Allah Taala. InsyaAllah, itu lebih baik. Lepas tu kita proceed kita punya kehidupan. Ujian Allah sebenarnya kata, banding dengan orang ke Mesir, ujian kita sikit ni. Banding dengan orang dekat Syria, sikit ni ujian kita ni. Kenapa? Banding dengan orang dekat apa? Rohingya, sikit. Kita ni kalau nak cakap beriman tak berani lagi nak cakap sebab ujian kita sikit lah. Betul tidak? Kita tak ada lagi orang letak parang kat leher kita, belum ni. Macam dia orang sana tu yang dibunuh, dibantai. Allah, tuan-tuan rahmati Allah. Maka Allah nak beritahu kita jangan takut sebab kuasa aku ada kekal. Kenal Allah, dekatkan diri pada Allah. Lepas tu Allah SWT ni, kalau kita dekat pula, dia dekat pula dengan kita lebih daripada kita dekat dengan dia. Allah, ni kata kasihnya Allah ni. Apa dalilnya dalam satu hadis sahih, qala Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, "Idza atani yamshi ataituhu harwala." Allah kata kalau ada hamba datang kepadaku cara berjalan, maknanya baru nak berubah berjalan pergi pada Allah. Maksudnya lambatlah, baru buat sikit-sikit. Allah kata ataituhu harwala. Aku datang pada dia berlari. Allah tunggu ya kita datang kat dia. Kita datang sikit, Allah datang banyak. Lagi banyak kita datang, lagi banyak Allah datang. Man taqarraba ilayya shibran. Sekiranya dia, idza taqarraba ilayya shibran, kalau dia dekat dengan aku sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an. Kalau dia dekat dengan aku sejengkal, aku dekat dengan dia sahasta. Wa idza taqarraba ilayya zira'an, kalau dia dekat dengan aku sahasta, taqarrabtu ilaihi ba'd. Aku dekat dengan dia sedepa. Tu. Tinggal kita nak gerak ya. Tapi punya malahnya nak gerak, ya ilaha illallah. Allah tunggu ya. Ni umat Nabi Muhammad ni. Ingat tak masa Nabi SAW dalam riwayat Muslim, yang mana Nabi tengah duduk dan mengingat wahyu-wahyu Allah, Nabi pun membacakan satu ayat yang mana Nabi Isa alaihi salam, Nabi Allahumma salli ala Muhammad, Nabi apa tu? Dua orang Nabi ketika itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Nabi Ibrahim mula-mula. Nabi SAW mengingat wahyu-wahyu Allah, kemudiannya dia baca ayat dalam surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Faman asani fa innaka antal ghafurur rahim. Dia baca tu menangis Nabi. Sebab Nabi baca ketika tu Nabi Ibrahim ni tengah luah dekat Allah. Nabi Ibrahim kata apa? Ya Allah, innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguh hunna tu, domir hunna tu dia balik kepada authan, iaitu balik kepada berhala. Iaitu ya Allah, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani, ya Allah, siapa yang ikut aku fa innahu minni, maka mereka itu daripada aku, maknanya selamat insya-Allah. Wa man asani, tapi siapa yang ingkar padaku ya Allah, fa innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih. Maknanya Nabi Ibrahim harap juga Allah ampunkan. Nabi Ibrahim harap juga Allah ampunkan umat dia. Nabi pun meleleh air mata. Lepas tu Nabi teringat pula satu ayat Nabi Isa pula. Nabi Isa dia sebut dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Teringat pula satu ayat Nabi Isa kata pada Allah, "Ya Allah, kalau engkau nak azab hamba-hamba engkau ni, yakni yang ingkar pada engkau, suka tinggallah. Fa innahum ibaduk, mereka tu hamba engkau, kau boleh buat apa kau nak buat. Wa in taghfir lahum, tapi ya Allah kalau kau ampunkan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha mulia dan maha bijaksana." Maknanya Nabi Isa pun duk harap Allah ampunkan, tapi tak boleh nak larang kalau Allah nak azab kita. Tapi duk minta juga supaya umat diampunkan. Nabi Muhammad bila teringat yang itu pula menangis lagi. Akhirnya Jibril turun atas perintah Allah dan Allah telah mengetahui segala-galanya. Maka Jibril kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ya Muhammad?" Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad kata, "Ya Jibril, ummati, ummati, ummati." Wahai Jibril, umatku wahai Jibril. Umatku wahai Jibril. Dia risau umat dia macam mana. Akhirnya Allah perintah Jibril kata pada Nabi Muhammad, "Qul lahu," katakan pada Muhammad, "Innana la nasu'uka fi ummatik. Innana sanurdika fi ummatik wa la nasu'uka fihim." Kata Allah kepada Jibril, beritahu pada Muhammad, sesungguhnya kami akan redha kepada engkau di sisi umat engkau, dan kami tidak akan sekali-kali menyakiti hati engkau wahai Muhammad kerana umat engkau. Tu janji Allah tu, riwayat Muslim tu. Ni kita ni siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi begitu. Boleh tengok rasa dalam kitab Ustaz Muhadir Haji Jul pun ada tentang kasih cinta Rasulullah SAW. Dia datang ke hadis tu. Subhanallah. Ni nak Ramadan ni, ramai dah yang meninggal sini kan? Minta maaf, masuk saya yang sebelum-sebelum ni ada yang meninggal tak Imam? Ke yang duduk sini muda-muda semua? Tapi tak pasti juga, ada meninggal juga muda pun. Jadi ada yang dah meninggal. Kita ni hidup lagi. Tak risau ke tuan-tuan? 3 tahun lepas ada orang meninggal. Bukan aku lah. 2 tahun lepas, ada orang meninggal. Bukan aku. Tahun lepas ada juga orang meninggal. Bukan aku juga. 4-5 bulan lepas pun ada orang meninggal. Pun bukan aku. Semalam ada orang meninggal. Rumah sebelah. Bukan aku. CP-CP je tuan-tuan. Kau tak risau kau bila kan? Siapa boleh confirm dia hidup lama? Kita tak tahu. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, nak kena hati-hati. Kerana itu tuan-tuan, kita syukur sangat Allah tak beritahu kita mati bila. Sebab kalau tahu mati bila, lagi serabut. Selera tak makan, makan tak selera. Ada orang kata kat saya, "Ustaz, kalau tahu mati bila kan senang." Tak, siapa kata? Kalau saya tanya sekarang ni, betul Ustaz, kalau kita tahu mati kan kita boleh standby. Tak ada. Allah ni tahulah, dia cipta engkau lah. Dia tahu, kalaulah dia beritahu, contohnya lagi 5 tahun nak mati, pun dah tak sedap dah tuan-tuan. Tak selera. Anak mari, ayah, kau pergi sana, kau pergi sana. Aku nak bertakwa ni. Kata, "Bang, ni saya buat ketam masak ni bang, 3 rasa." Tak apalah, abang tak selera. Tak harmoni hidup tuan-tuan kalau tahu mati bila. Ni syukurlah Allah tak beritahu. Itu pun tak puas hati. Cakap macam dia lebih tahu dari Tuhan. Tuan-tuan rahmatullah. Kan ada satu tu siapa? Dia kata apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa tu? Lupa lah. Mana sini? Apa? Ke aku pernah baca kat sini, aku pun tak ingat. Apa tu? Alah mak. Apa? Andai ku tahu. Dia kata kan? Kapan tiba ajalku. Dia jadi apa? Ku akan memohon, Tuhan tolong, Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Sebelum tu, Tuhan tolong panjangkan umurku. Dia akan minta. Andai ku tahu. Tu background dia. Kapan tiba masaku, ku akan memohon, Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Sebab apa dia takut? Aku takut akan segala dosa-dosaku. Aku
takut, dosa yang sering membayangiku. Itulah masalah dia. Bila dia teringat tu, memang dia takut. Dia rasa takut. Alhamdulillah. Jadi kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata jangan takut. Jangan takut sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada hadis kita tadi, hadis kursi. Kemudian Allah kata apa lagi? Ya bani Adam, la takhsha min diqi rizq wa khazaini mal'anah wa khazaini la tanfadu abada. Wahai anak Adam, jangan takut sempit harta. Sebab peti hartaku terlalu banyak dan peti hartaku tidak akan punah sampai bila-bila. Ni takut. Ni kau ni anak kau nak kerja apa besok? Masya Allah. Nak kau hafal Quran ni nak kerja apa besok? Anak kau belajar agama ni nak kerja apa besok? Anak kau ni ABC pun tak kerti lagi nak kerja apa besok? Kau main lagi. Risau. Macam rezeki tu dia yang cari. La ilaha illallah. Jauh dah akidah kita ni tuan-tuan. Allah yang bagi rezeki. Kan itu Allah kata apa? La takhsha min diqi rizq. Kemudian Allah kata apa? Ya bani Adam. Allah nak bagi ingat kita. Khalaqtuka lil ibadah. Aku cipta kau untuk beribadat. Fala tal'ab. Jangan main-main. Allah kata. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku cipta kau untuk beribadat, maka jangan main-main. Masuk main-main ni ambil tak kisah je. Semayang pun cikai-cikai je. Bayar zakat pun ingat tak ingat je. Puasa pun gitu-gitu aja. Bak ibadat, bak agama kita pun pandang begitu aja. Dengan Nabi SAW tak apalah. Asmaul Husna pun tak hafal. Yang apa anak kita dekat tadikah. Kita tak hafal. Nak masuk tanda doa-doa bab agama ni kita letak. Kita ni perasan tak tuan-tuan, bila bab agama ni kita selalu bagi sisa kat dia. Tapi Allah SWT pernah bagi sisa tak kat tuan-tuan? Tuan-tuan, Allah kata apa dalam Quran? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah cipta kita sebaik-baik kejadian, specialnya. Tapi kau bagi ke Allah sisa je. Ni, mari pengajian malam ni, tengoklah kalau saya ada masa. Sedapnya kap. Sisa masa dibagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kau suruh kita buat qiyam lail, boleh datang tak? Tengoklah kalau saya tak mengantuk. Sebab kerja letih lah semalam, cari duit banyak. Masya-Allah, tabarakallah. Bagi sisanya. Jom mak, kita sedekahkan tu ke orang-orang rahimnya orang. Jom. Cuba tengok almari kita tak ada tak baju yang 5 tahun lepas tu. Rasa ada lagi, bagikan kat dia orang. Sisa kau bagi untuk jalan Allah. Bagilah special sikit. Bagi baju baru, beli kain dekat Maidin tu. Boleh. Tuan-tuan nak tahu tak nak kaya macam mana? Kan aku beritahu orang. Tuan-tuan kerja macam mana? Bagi gaji pekerja 30% daripada keuntungan bersih simpan, 20% tu kalau 50% 30 simpan, ataupun 70 simpan, 30 tu keluarkan. Jangan simpan semua, keluarkan. Tuan-tuan buat macam tu, tuan-tuan tengok macam mana Allah tambah harta tuan-tuan. Ini semua kau nak simpan. Itu pasal tak tambah-tambah. Lepas tu kadang-kadang ahli syarikat pula jadi tak tentu arah. Lala kali drop. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Biar dunia jadi khadam kita. Dia beza boleh nampak orang yang kemaruk dunia dengan orang yang orang panggil hamba dunia dengan dunia hamba dia. Boleh nampak. Tuan-tuan nak tahu macam mana? Kalau tuan-tuan dapat rumah besar, rumah dalam rumah tu tuan-tuan buat apa? Kalau rumah tuan-tuan besar, tapi dalam tu kosong dari zikrullah, kalau rumah tu besar, tapi dalam tu kosong daripada ziarah orang, kosong aja, maka tuan-tuan rahmati Allah, itu orang panggil apa? Rezeki yang tidak berkat. Kalau rumah tuan-tuan kecil, ataupun besar, tapi dalamnya imarah dengan zikrullah dan tarbiyah agama Allah, maka itu tanda rezeki itu berkat, tuan-tuan rahmati Allah. Kereta tuan-tuan bila dapat, bukan main lawa gila, siap bubur sayap aja, cuma tak boleh terbang aja. Banyak pergi mana kereta tu? Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan dapat tu banyak ke tempat-tempat mulia, mana tu rezeki tu Allah redha sungguh. Banyak ke sikit. Dia bukan masalah banyak sikit, besar kecil, itu semua bentuk lah tuan-tuan. Ni bentuk ni semua ni.
Ni saya ni pakai serban ni. Ni bentuk ni. Ni baju ni, jubah ni, bentuk. Yang penting Allah tengok ma'ani, makna bentuk tu. Saya kalau pakai ni sebab nak melawan, nak tunjuk saya ulama, na'uzubillah, tempat saya neraka, na'uzubillah. Tapi kenapa aku pakai ni? Yang tu ma'ani, makna dia tu. Kenapa pakai syal ni? Makna dia. Ke pakai ikut-ikut je, nak melawan je? Makna dia. Tuan-tuan kereta kecil ke kereta besar ke, apa makna? Kalau kawan tuan-tuan dah lah bawa kereta kecil, pergi maksiat pula, lagi teruk. Besar kecil tu tak ada beza. Yang penting makna. Siap-siap tuan-tuan yang ada kat depan ni lebih mulia daripada yang bercakap banyak kat depan. Tuan-tuan rahmat Allah. Surau ni bentuk. Yang Allah tengok apa buat dalam surau ni. Ramai ke tidak jemaah dia? AJK dia macam mana? Nak pulus ke? Nak apa? Tu semua tengok. Allah tengok ma'ani. Kita gaya dengan kod contoh bukan main hidup, bukan main hebat, tapi makna tak ada, kosong. Tak ada faedah. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak ma'ani tu. Jadi kita dalam nak mendekat pada Allah di bulan Syaban ni, Rejab dah lepas dah, Syaban ni nak masuk Ramadan, jangan lepas peluang. Setiap hari berzikir pada Allah, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan bagi lekang mulut. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia amalan ni, dia akan sampai satu tahap Allah chop tau. Maksud Allah chop ni, maknanya kita takkan lepas dah benda tu. Allah bagi kat kita. Contohnya kadang-kadang orang yang dia biasa astagfirullah, dia bila Allah chop kat lidah dia, dia akan terkeluar je astagfirullah dia. Kadang-kadang tengah tidur mengigau tu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita mengigau, Salina, Salina. Bini pun kata, masa nama aku lain. Bini pula tak cerdik. Maknanya perempuan lain lah tu. Dia boleh cakap lah bukan nama dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Mengigau tu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini mengigau, mengilai. Yang perempuan pula mengilai, suami. Takut tu sebelah. Ni ada berlaku tuan-tuan. Ini benar-benar kejadian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Isi kat sebelah mengigau. Suami dia tengok dah menggigil. Bila si jaga, kenapa bang berpeluh-peluh ni? Macam Pontianak. Mengigau, mengilai. La ilaha illallah. Dia akan macam tu. Saya dekat Hadramaut, ada seorang sahabat. Dia selalu tasbih dia pendek je. Dia buat ngam-ngam dia punya ni ya. Macam ni lebih kurang. Macam ni. Ngam-ngam macam ni ya. Ada 10 biji. 10 biji ke 15, saya tak ingat. Dia ni mana-mana gitu. Sampai dia punya tangan ni bertanda. Malam dia nak tidur, kalau dia tidur malam tuan-tuan, Toha nama dia. Malam dia tidur tuan-tuan, macam tu tangan dia. Duduk gigi, duduk sikit. Mulut, tak apa dia sebut tak tahulah, tu tak dengar lah. Tapi macam dia ketika jaga, Allah bagi ya. Senang mama ni. Lepas tu satu lagi Imam Ghazali sebut apa? Man nama ala taharatin. Siapa yang tidur dalam keadaan dia bersuci, maknanya dalam keadaan wuduk, tidur dia diangkat rohnya di bawah aras dan ditulis dia tu sepanjang tidur daripada pukul 12 sampai pukul 6 pagi itu sebagai orang yang semayang. Roh dia semayang. Allah, tidur ambil wuduk ya. Itu pasal susah kan? Bila dah tidur tu, alah-alahnya nak bangun. Padahal senang je ambil wuduk tu kan? Basuh muka 3 kali. Itu yang wajib sekali ya. Bukan susah sangat. Tapi usah isteri saya ni, jangan kau banyak alasan kau ni. Kau baru kata isteri kau pula. Kalau betul tak nak batal, ambil lah cara Imam Malik. Sapu kepala banyak ya. Penuh semua ke kepala. Dia sentuh tak batal lah. Tapi kalau bersama batal lah. Itu Imam Malik ke Imam Syafi'i ke Imam kau kampung kau ke, sama je hukum dia. Kalau dah bersama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi kalau nak tu boleh. Ada orang kata, Ustaz, saya bila ambil wudu je sampai kat katil tu terkentut. Saya ambil wudu sampai kat katil nak tidur terkentut. Macam mana Ustaz? Dah tak payahlah, tidur je lah. Yang kau menyusahkan diri kau sampai bila kau nak tidur? Allah bagi atas niat kita, insya-Allah. Yang penting first tu buat. Oi, tidur tu roh naik ke bawah aras.
Dan ditulis sebagai orang yang semayang. Itu yang seronok bila jumpa-jumpa ulama. Entah ni macam biasa jumpa lah. Oh, tu yang seronok tu bila ulama yang cakap biasa jumpa. Bila jumpa mana-mana aja haji jumpa. Ustaz, awak yang selalu kat masjid ya. Maknanya bila orang jumpa je kat tempat baik. Tengok muka kita je, teringat jumpa kat tempat baik. Tu bagus. Ini jumpa. Bukan awak ke Perogol Bersiri tu? Ilaha illallah. Kita bukan main baik Perogol Bersiri, dia kata. Muka lebih kurang, dia kata. Awak bukan bonza disco yang dekat la ilaha illallah. Dia jumpa tempat. Dia tengok muka kita, teringat benda tak boleh. Itu kadang tu dekat ketika roh tuan-tuan rahmati Allah keluar daripada badan. Dia berhimpun dengan roh-roh yang jahat. Roh-roh yang baik dia akan berkumpul dengan, itu pasal disebutkan al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh ni adalah tentera yang terikat di antara satu sama lain. Tuan-tuan tahu tak? Baru ni ada datang kepada kami daripada anak murid, salah seorang anak murid tertua Syekh Said Muhammad Alwi Maliki, iaitu Kiai Lutfi. Dia sampai-sampai dia kata apa? Sebenarnya saya ini sama tuan-tuan sebenarnya sudah kenal lama kita. Cuma sudah lupa. Sebab dulu masa kita roh-roh, Allah telah asingkan roh-roh yang baik, roh-roh yang jahat. Jadi berhimpun kita di sini sebenarnya al-arwahu junudun mujannada. Roh-roh itu adalah tentera-tentera yang saling mengikat di antara satu sama lain, kata dia. Macam Ustaz Fadil ini, dia kata, saya sudah kenal lama sebenarnya tapi lupa. Saya pun kata, dia kalau lupa aku tak ingat langsung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur. Sebab roh-roh yang baik dia akan berhimpun pada tempat yang baik. Roh-roh yang jahat dia akan berhimpun, kecuali jika dikehendak Allah roh yang jahat menjadi baik. Itu hak Allah. Dan roh yang baik jadi jahat, itu hak Allah. Dengan sebab kita punya perangai lah. Tapi asalnya begitu. Jadi seronok bila kita dapat berhimpun jadi ramai-ramai. Seronok alhamdulillah. Ini kadang-kadang bila bos kita buat function kat hotel, kat apa, duduk, ya Allah, jemput pula penyanyi kat atas tu. Tuan-tuan rahmat Allah, kita pula duduk, aduh, staff ada yang seksi pula, ada yang macam ni pula, aduh kan. Risau juga ni, tuan-tuan rahmat Allah. Jemput pula penyanyi kat atas tu, nyanyi pula. Dahsyat lah, sambil-sambil angkat tangan kita pula, come here. Naik atas pentas sekali, habis tuan-tuan. Ni alhamdulillah. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tata'ab. Aku jamin rezeki kau tak akan letih. Allah kata aku jamin rezeki kau tak akan letih. Sebab letih yang sebenar dalam ni. Tuan-tuan tu sebenarnya letih sebab dalam ni dia bercampur dalam. Kalau anggota je kerja dia tak letih sangat. Dia dalam ni kerja sekali tu yang letih tu. Saya bagi contoh orang buka gerai kat depan ni contohnya, dijual untuk tengah hari punya makan, suami isteri. Bila dia start tu, alhamdulillah kita dah sediakan makanan, kita tunggu je lah customer datang. Suami kata, baiklah bang. Baru 2 minit, isteri kata, bang, tempat ni orang datang ke? Tengok, hati dia buat kerja. Hati jangan kerja. Kaedah dalam Islam, al-jawarihu ta'mal wal qulub tatawakkal. Anggota buat kerja, hati jangan buat kerja, hati tawakal aja. Lepas tu dia tanya, bang, tak ada orang pun. Ni kalau setengah jam lagi ni, basi ni lauk lemak ni. Nampak? Dia punya hati dah mula buat kerja. Jangan buat kerja. Suami yang tawakal hati dia, tak apalah, kita dah buat hari ni, kita tengok rezeki Allah bagi. Kita dah usaha kan? Dah buat lauk, dah buat nasi. Tengoklah Allah gerakkan siapa nak makan dekat sini. Abang pasti ke tempat ni ada orang tanam kepala ular? La ilaha illallah. Mana kau ni? Letih jadi. Jadi letih bila hati gitu. Kepala ular lah, itu ini. Tawakal aja hari ni. Yang nak gerakkan tuan-tuan, orang makan, orang ambil produk tuan-tuan pun Allah yang gerakkan sebenarnya hati dia. Tengok pada tuan-tuan lah macam mana. Syukur ke tak syukur dah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian Allah kata apa? Fa wa izzati wa jalali in radita bima qasamtuhu lak. Demi kemuliaan dan kebesaranku, Allah bersumpah dengan kemuliaannya dan kebesarannya. In radita bima qasamtuhu lak. Kalau kamu semua redha dengan pembahagian yang aku bagi-bagikan, rezeki kau takat ni kau redha, rezeki kau banyak ni kau redha, anak kau banyak ni kau redha, anak kau banyak ni kau redha, Allah bagi-bagi tu kau redha. In radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbak wa badanak. Aku akan bagi lapang hati kau dan badan kau.
Wa kunta indi mahmuda, yang paling seronok sekali, dan kau di sisi aku sepanjang duduk kat dunia ni adalah yang terpuji. Kita ni dipuji oleh Allah, tuan-tuan. Ni bukan Perdana Menteri puji kita, Allah puji. Sepanjang hidup tu seolah-olah Allah puji kita. Tuan-tuan, wa kunta indi mahmuda. Tiba-tiba Allah kata, fa wa izzati wa jalali, dan demi kemuliaan dan kebesaranku, illam tarda bima qasamtu lak, kalau kamu tak reda dengan apa yang aku bagi-bagikan, usallitanna alaika dunya, aku akan bebankan kau dengan dunia, tarqudu fiha raqdul wuhushi fil bariyah, engkau akan duduk kat dunia tu seperti binatang buas dalam hutan. Tuan-tuan rahmati Allah, Allah akan bebankan kita dengar duit, fikir nak cari duit dia. Lepas tu tuan-tuan duduk macam binatang buah, maknanya asal ada peluang aja kau ngap. Kau tak kira kau zalim siapa ke, kau naya siapa, janji kau dapat. Kemudian Allah kata apa? Thumma la takunu laka illa ma qasamtu lak. Bila bangkit besok hari kiamat depan Allah, bila tengok-tengok rezeki dia, lah, rezeki yang kita dapat ni sebenarnya memang Allah dah takdir dah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kau tak buat benda-benda jahat tu, kalau kau guna cara baik pun, itulah rezeki kau. Jadi dia akan menyesal, dia boleh usaha mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal, tapi dia dah buat sebab bebanan Allah, sebab dia tidak reda. Allah bebankan dengan dunia, akhirnya dia memilih jalan mendapatkan rezeki dia, yang memang Allah telah tetapkan itu dengan cara yang salah. Kan ada qada-qadar mubram, qada-qadar mu'allaq kan? Qada-qadar yang tetap dan qada-qadar yang digantung pada usaha hamba, betul? Itu pasal ada orang tanya saya, Ustaz, yang merempit tu, dia cari mati ke memang nak mati ya? Tanya saya. Saya kata dah, dia memang mati malam tu. Kalau dia duduk rumah kan tak mati? Dah, dia duduk rumah pun dia mati. Kerana itu tuan-tuan, qada-qadar mu'allaq iaitu jalan kebaikan, jalan kejahatan. Sebenarnya dia boleh usaha dengan usaha yang diberikan oleh Allah yang sedikit itu untuk dia mati malam tu dalam keadaan baik. Tapi mati merempit. Dia pilih jahat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena faham bahawa bila Allah cakap begitu, maka na'uzubillah, kita minta Allah pelihara kita. Kerana itu tuan-tuan, khidmat dengan agama, jangan demand. Bila minta doa, lepas tu jangan demand. Macam mana nak minta Allah makbul? Minta doa, jangan demand. Apa maksud minta doa jangan demand? Ya Allah, Ustaz dijumpa Ustaz, saya ada masalah Ustaz, apa perlu saya buat? Hati saya resah. Ustaz dia kata bacalah haula wala quwata illa billah kalau boleh sehari 100 kali lah. Itu paling banyak buat masa ni. Dia pun baca-baca 3 hari lepas tu, Ustaz, saya buat-buat tak selesai lah, Allah tak bagi hilang lagi. Jangan demand, buat aja. Buat dengan ikhlas. Imam Qushairi dalam kitab dia, juga Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, apa makna ikhlas? Al-ikhlasu faqdul ikhlas. Kita ni kalau baca kitab-kitab ni tuan-tuan, bila tak ada guru, kita pula kata kitab tu sesat. Ini yang masalah ni kita ni. Baca kitab hikam, sesat kitab ni. Baca risalah Qushairiyah, kitab ni jangan baca, sesat ni. Bukan engkau yang baca tersesat sebab tak berguru. Dalam risalah Qushairiyah kata apa? Al-ikhlasu huwa faqdul ikhlas. Bila baca, ikhlas adalah apa? Ikhlas. Orang yang ikhlas siapa? Orang yang tiada ikhlas. Tuan-tuan kalau baca, ikhlas tu makna dia apa? Ikhlas maknanya tiada ikhlas. Sudah, kita pun duk terkeruk-keruk. Ikhlas, tiada ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang tak ikhlas. La ilaha illallah. Tu yang dicakap dengan dinding. Lepas tu gila isim 2-3 hari lepas tu. Ini orang kata, kena cari guru-guru. Maksud dia situ, sebab guru akan terang kepada kita. Maksud ikhlas, tiada ikhlas, maknanya orang tu dah tak rasa dia tu ikhlas, baru dia betul-betul ikhlas. Kalau ada yang cakap dengan kita, contoh AJK Masjid, saya ni khidmat dekat surau ni ikhlas, saya ikhlas tu. Tak ikhlas lah tu. Dia belum ikhlas lagi. Sebab ikhlas macam mana? Bila dia dah tak rasa ikhlas. Dia buat kerja tu, dia dah tak nampak ikhlas tu, dia dah seronok buat kerja tu untuk Allah. Dia dah tak nampak ikhlas. Maknanya bila dia ikhlas, bila dia dah tak nampak dia ikhlas. Boleh mana? Macam kita lah kadang-kadang, mula-mula beli kereta, kita nampak kereta. Parkingkan duit kahwin tu, dekat depan kantin. Sambil pegang kereta, Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Dia nampak kereta dia. Dia akan sampai satu tahap, dia parking tak kat mana, dia pergi-pergi. Kereta mana? Ada belakang tu. Dia dah tak nampak kereta dia dah. Boleh faham tak ni? Atau contoh satu lagi bini. Dia ada bini. Baru kahwin, dia nampak bini dia. Asal jalan pegang tangan tu. Okey, kalau lagu tu lagi. Lain pula. Kan? Dia berjalan sampai bini dia. Nama Assalamualaikum. Bini saya. Pergi mana-mana jalan-jalan. Ni bini saya. Boh. Bini kau. Macam orang tak ada bini. Dia tunjuk bini dia. Sebab first time, bini cantik lagi. Dah 10 tahun kahwin. Bini mana? Ada. Dia dah tak nampak bini dia. Dia nampak bini orang. Ini masalah ni. Tuan-tuan. Ikhlas ni bila dia dah tak nampak ikhlas. Dia dah tak perasan dia nak ikhlas tu. Dia dah buat tu memang lillahi ta'ala. Dia dah seronok buat. Dia dah tak nampak dah. Tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik pada hadis kita tadi tu. Apa tadi? Aku lupa pula. In radita illam tarda bima qasamtu lak. Tu, duduk kat muka bumi tuan-tuan rahmati Allah je. Dia tak yakin pada Allah dan dia tidak nampak jalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dia keliru. Maka dia dipermain-mainkan syaitan. Kemudian Allah sebut apa lagi dia lah? Ini dengar molek-molek ni. Sedap Allah cakap. Allah declare kat kita. Ya bani Adam, inni laka muhib. Ni Allah cakap kat kita apa dia? Ya bani Adam, inni laka muhib. Sesungguhnya aku untuk kamu sangat kasih. Maknanya Allah nak beritahu aku ni kasih korang ni. Hamba-hamba aku ni, kau ni semua aku kasih. Lepas tu Allah kata apa? Supaya kita nampak kasih Allah tu macam mana? Apa perlu kita buat? Fa bihaqqi 'alaika kulli muhibban. Kulli muhibba. Dan bahak aku ke atas engkau, jadilah engkau orang yang kasih pada aku. Kita kalau kasih, usaha untuk kasih Allah, kita akan nampak Allah kasih kita. Kalau kita tak ada usaha nak kasih Allah, kita tak akan nampak Allah kasih kita. Walau Allah murka macam mana pun tuan-tuan, sebenarnya Allah kasihlah sekali. Dia akan balik pada Allah kasih. Allah jadikan gempa bumi, sebenarnya Allah kasih supaya kita ambil iktibar. Yang ada anak, Allah kasih juga sebab Allah tahu apa yang akan jadi pada kita di masa akan datang. Kerana itu tuan-tuan, ambil peluang. Dalam kita ada seluruh murid, dia kata apa? Wa futiha lahul bab falyadkhul. Faqad amkanathul fursah falyantahizha. Habib Abdullah Al-Haddad kata kita ni sebagai umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan, dah nampak dah peluang depan mata, rebutlah. Dah terbuka pintu depan kita, masuklah. Tu. Habib Abdullah Al-Haddad kata, dah terbuka ni, kita umat Nabi Muhammad ni semua dah terbuka dah. Peluang depan mata, pintu dah terbuka. Cuma masalah tak nak masuk je. Kita syukur kat Malaysia ni, alhamdulillah. Ulama-ulama masih banyak, ahli sunnah wal jamaah. Tapi fitnah sekarang ni banyak lah. Bunyi gunung, wow. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan pernah tengok siamang tak? Siamang yang macam beruk tu, kalau tuan-tuan cakap, dia cakap. Tuan-tuan cakap, dia cakap. Tuan-tuan cakap lagi kuat dia cakap. Dia bukan monyet, dia siamang. Jadi zaman kita dah macam tu, banyak siamang. Yang ni bercakap. Dalam WhatsApp pun saya dah tak malah nak tengok. Facebook pondok je saya tengok. Sebab banyak sangat pakar-pakar mufti dalam tu. Semua nak keluar fatwa. Kita tengok pun kesian budak ni. Sebab takut dia tersilap cakap, akhirnya takut lari akidah dia. Dia silap kutuk, lari akidah dia. Jadi kerana itu tuan-tuan, jaga-jaga. Kita ni viral dalam WhatsApp, dalam Facebook. Kalau tak berapa jelas, jangan viral. Al-Fadhil, Ustaz Fadhil Nur, ketika di parlimen dulu dia pernah datangkan satu hadis. Ketika di Mesir saya belajar hadis ni. Qala Rasulullah SAW, al-fitnatu na'imatun la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah ni sifat dia tidur. Allah laknat siapa bangunkan dia. Jaga molek-molek. Terutama dalam Facebook, dalam WhatsApp. Tuan-tuan kalau tak tahu apa-apa, jangan copy paste saja. Minum kopi Habatus Sauda, lagi bagus daripada kau copy paste benda tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sebab takut kita jadi saham membesarkan fitnah, sedangkan tak betul fitnah kita. Sekarang ni kan macam-macam fitnah. Habib kena fitnah, Syekh Nuruddin kena fitnah. Nasib baik kita ni ustaz-ustaz kecil. Bila ustaz-ustaz kecil ni tak adalah kena fitnah. Yang besar-besar tu kena. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lepas tu pula yang datang pula bercakap, Allah, dia copy pen. Ustaz, ni hadis sahih ke ni? Ni hadis sahih ke ni? Oh, dia tanya bila kita cakap hadis sahih ke? Tak, kalau aku kelentong cakap hadis sahih pun kau kena kelentong. Nah, kita tanya pada martabat kita. Lepas tu kadang-kadang bila kita ambil sekerat dekat daripada Facebook, daripada YouTube ni pun dia membawa fitnah juga. Allahumma salli ala Muhammad, minta Allah pelihara kita. Itu pasal saya sekarang ni setiap kali penceramah, mula saya dengan macam mana? Ya Allah, sucikan hati kami dari sifat munafik, pelihara lidah kami daripada berdusta. Itu je. Saya selalu minta doa tu. Sebab takut tersilap, akhirnya timbul fitnah. Bagi buang bersih hati kita, tuan-tuan. Imam Syarawi kata apa? Idza ra'aita fi ghairika jamal, fa'lam anna fi dakhilika jamil. Kalau kau nampak orang lain tu cantik, maknanya percayalah dalam hati kau cantik. Contohnya, kita ni orang mengaji, duduk kat bawah. Tiba-tiba jemputan ustaz lain lah. Kita ni ulama' juga kat bawah. Contohnya lah, orang mengaji lah. Tiba-tiba ada seorang ustaz bercakap kat sini, kita pun dengar. Boleh lah, boleh. Dia tengok macam, habis je, ustaz tadi ceramah bangun lah. Tak ada ilmu sangat tu. Saya kenal tu dia dulu kat Mesir tu, saya tahu. Dia banyak tidur. Kalau dia tengok orang tu, dia tengok dengan mata yang tak cantik, percayalah dalam dia pun tak cantik juga. Kita pergi rumah orang, contoh Kota Warisan ni baru open house, dia dah buat rumah, dia dah renovate, datang jemput kita kat surah, datanglah. Kita pun datang. Ni rumah saya ni baru beli, kata doa-doa haji. Okey, tapi banyak retak Dia komplain aja, dia sakit hati sebenarnya. Rumah dia kecil, kawan tu besar, jadi dia nak memburukkan. Tapi banyak retak rumah ni. Banyak retak. Design dia pun macam pening sikit, tengoklah. Okey lah, tahniah lah. La ilaha illallah. Buruknya dalam hati kau. Kalau kau tengok orang lain buruk, dalam kau lagi buruk. Tapi kalau kita tengok orang tu cantik, bila orang tu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dengar, cantiknya, sedap suara dia azan. Yang tu dalam kau cantik, insyaAllah. Tapi bila kau dengar, Allahu Akbar, alah, anak aku pun sedap agak suara dia. Buruk dalam hati kau. Tu dia. Jadi mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, rasanya cukup untuk malam ini, tuan-tuan rahmati Allah. InsyaAllah kita tengoklah bertemu bila pula ya Haji ya. Saya minta maaf sungguh-sungguh lah. Bukan pasal jauh, bukan apa. Susah nak cakap lah. Cakap dengan saya punya tu yang saya selalu cakap dengan PA saya. Sebab saya cakap kan dia kata saya buat ayat. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab program tidaklah sesibuk macam syekh-syekh besar tu. Tapi bila pengurusan madrasah, bila benda-benda tu tentang agama juga, insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan. Dapat kerap datang insya-Allah. Dulu sebulan sekali. Tapi Sabtu malam tu agak sukar lah Haji. Sebab Sabtu malam ni payah. Macam ada je hal dia. Kan ada je hal dia. Jadi mudah-mudahan Allah permudahkan kita. Dan saya masya-Allah dengar surau ni pun dah ramai ulama-ulama besar datang. Jadi mudah-mudahan nanti terima kasihlah jemput saya yang kecil ni. Ingat dah lupa. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum ajma'in. Dan mudah-mudahan Allah memelihara kita insya-Allah. Kita minta doa pada Allah mudah-mudahan diberkati hidup kita dunia akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna binuril fahmi. Dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi. Dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Ya Allah, ada yang didatang di sini memohon ampun padamu, maka ampunkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, ada yang hadir malam ini memohon hajat padamu, maka kabulkan hajat mereka ya Allah. Ya Allah, ada yang hadir pada malam ini ya Allah nak mendekatkan diri padamu ya Allah, maka dekatkan mereka kepadamu ya Allah.
Ya Allah, kalau ada yang meninggal di kalangan kami pada malam ini, tuan-tuan, selepas ini sehingga pertemuan kami yang akan datang, maka kami semua menjadi saksi bahawa matinya adalah mati yang baik, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang baik daripada Allah, lemah daripada dosa-dosa saya, minta maaf salah cara terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.